Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Jadi untuk kali ini anda masih lagi bersama dengan saya Yamin untuk saya ajarkan kepada anda bagaimana untuk kita buat satu borang kehadiran kepada pelajar anda, murid anda maupun peserta-peserta. Tapi hari ini saya nak fokuskan kepada kehadiran murid lah dalam kelas. Okay, yang pertama sekali, seperti pesanan-pesanan saya yang sebelum ni, kalau kita nak buat Google Form ke apa, better kalau kita buka daripada Google Drive supaya dia lagi selamat. Jadi untuk nak buat tutorial kehadiran tersebut, okay, contohnya sekarang saya ada file tutorial kehadiran, tapi kita nak namakan dia ikut kelas supaya dia lagi proper. Jadi kita tekan dia dan kita tekan huruf N di keyboard dan namakan dia sebagai kehadiran subjek Cikgu Ohana. Okey, contohlah nama cikgu, Cikgu Ohana. Okey, cikgu tekan OK. Lalu cikgu buka file ni dan apa yang perlu cikgu buat ataupun rakan-rakan yang lain buat adalah kita akan tambah new dan pilih Google Form. Tapi nak cara lagi cepat, just tekan screen dan tekan Shift dan O. Dia akan buka secara automatik. Okey, benda yang pertama bila kita sampai dalam Google Form adalah kita kena namakan, rename. Namakan yang pertama adalah, contoh kita namakan dia sebagai kehadiran kelas Cikgu Ohana. Okay, semasa PDPR. Ohana ni saya saja letakkan dia 2 kali A sebab tadi kat tajuk ni kita letak 2 kali A. Okay, jadi sekarang ni form description ni arahan. Contohnya kita bagi tahu kelas Bahasa Melayu. Kelas Bahasa Melayu. Kelas Melayu ni kelas apa? Siapa punya kelas? Okey. Kelas 501 dan 511. Okey. Lepas tu bagi arahan. Sila isi dengan jujur sekiranya anda hadir. Okey, arahannya mudah saja, sekiranya anda hadir. Macam tu. Sekiranya anda hadir. Okey, baik. Soalan yang pertama, selalunya ada orang yang akan terus tanya nama dan sebagainya, tapi kita buat gaya baru cikgu-cikgu. Mungkin cikgu-cikgu boleh tambah section. Okay? Bila tambah section, jadi bila student tu buka dalam view dia, dia akan buka-buka nampak ni dulu. Dan dia baru tekan next untuk dia jawab soalan. Okay? Jadi untuk section yang pertama ni, kita tulis maklumat. Okay, untuk maklumat ni, yang dekat bahagian description, kita tulis sila pilih ikut waktu kelas semasa. Okey, contoh dia yang pertama ni, untuk untitled question yang pertama ni kita nak pilih kalender cikgu-cikgu. Okay, date, supaya kita boleh tahu bila tarikh kelas tersebut. Jadi kita jangan lupa untuk requiredkan dia. Okey, lepas tu yang kedua dekat sini adalah masa. Okay, masa. Nak letak tanda titik pun boleh, tak letak pun tak apa. Jadi dekat masa ni, dia boleh je kalau kita pilih, maafkan saya, dia pilih time. Okay, tapi tak sarankan untuk pilih time. Saya sarankan untuk pilih multiple choice. Sebab kalau time, nanti ada student isi salah, dia isi tak betul dan sebagainya lah. Tapi kalau kita isi ikut masa, jadi kita boleh isi, cikgu boleh isi siap-siap lah. Contoh kelas cikgu 9 hingga 10 pagi, ada pukul 12 hingga 1 petang. Ada pukul 2.30 sampai 4.30 petang, contohnya. Okay? Jadi bila cikgu-cikgu dah isi, nanti student hanya tinggal untuk tekan saja untuk kedua-dua kelas. Okay, lepas tu kita dah ada tarikh kelas, kita dah ada masa kelas. Okay, lepas tu yang ketiga, apa yang kita perlukan sekarang ni adalah kita nak tahu kelas mana pelajar tersebut. Okay, kelas. So yang pertama mungkin kelas 501 ataupun yang kedua mungkin kelas 511. Jadi dekat sini, kalau cikgu-cikgu ingat, saya pernah ajarkan sebelum ni, dalam video-video yang sebelum ni, berkenaan dengan description. Description ni kita tulis, sila pilih kelas anda. Okay. Lepas tu kita tambah lagi satu, go to section based on answer. Ni yang benda yang menarik lah. So sekarang ni, sebabkan kita ada section lagi, so kita akan tambah section dulu, siap-siap. Okay. Tambah section, section ni kita tulis, pelajar 501. Okay. Jadi tambah. Lepas tu apa yang kita kena buat dekat sini adalah kita tulis nama. Okay.
Nama kita letakkan dia sebagai drop down. Nanti kita tulis. Lepas tu dekat sini kita tulis nombor pelajar. Kalau universiti dia ada nombor matrik. Universiti ke matrik ke apa dia ada nombor matrik lah. Okay, nombor matrik ni biarkan dia short answer. Dan lepas tu kita just tekan, cikgu tekan dekat bahagian sini. Cikgu duplicate section. So dia akan ada 2 kali dekat sini. Tak perlu buat banyak kali. Cikgu terus tulis 511. Okay. Dan option dekat bahagian nama ni. Sekiranya cikgu ada senarai nama yang panjang. Okay, dalam kelas ke apa ke. Cikgu boleh terus copy senarai nama yang panjang tu. Dan terus saja paste. Tak payah risau. Memang dia akan jadi 2 line. Kalau ada 100 nama tu. Memang dia akan turun daripada nombor 1 tu sampai nombor 100. Okay, drop down ni contohnya macam ni lah. Saya tulis nama pendek je lah. Okay. Okay, contoh macam ni. Okay, lepas tu kalau yang dekat sini saya tulis je lah nama apa-apa. Okay, saya tulis macam ni. Saya tulis je nama apa-apa kat sini kalau saya nak tulis lah. Okay. Lepas tu saya tengok nombor matrik pelajar dah lulus. Okay, dah settle. Saya tekan dekat bahagian sini. Dan saya tambah lagi satu section baru dekat bawah ni. Contohnya, satu section ni tak perlu untuk saya tambah dah. Sebab kalau cikgu nak tambah feedback ke, contohnya cikgu nak tambah feedback lah. Contoh macam feedback dalam kelas apa. Okay, supaya murid-murid tahu feedback dalam kelas apa. Supaya itu sebagai bukti lah apa yang diorang belajar dalam kelas. Tapi, kalau nak buat juga boleh. Saya akan tolong buatkan dekat sini. Pengajaran. Pengajaran dalam kelas. Pengajaran dalam kelas. Okay, lepas tu cikgu tambah kat bawah ni. Apa yang anda belajar. Okay, lepas tu cikgu setkan dia sebagai paragraph. Biar student isi, requiredkan dia. Sini pun semua jangan lupa untuk requiredkan dia. Okay, baik. Jadi, sekarang ni, bila kita dah sampai dekat bahagian ni, kita dah tahu ada section 501 dan ada section 511. Jadi, dekat bahagian kelas ni, kita continuekan dia kepada 501. Section 501. Dan 511 kita continue dia kepada section 511. Okey, baik. So, sekarang kita dah hampir selesai. Tapi sebelum tu, kita tekan setting. Sekiranya cikgu nak collect email address anak murid semua, cikgu boleh collect. Dan kalau nak pelajar-pelajar tu dapat simpan data kehadiran mereka, cikgu boleh tekan respond receipt. Dan boleh pilih. If responder request it ni, maksudnya kalau pelajar-pelajar tu dia nak simpan. Dia sendiri yang nak, so dia akan tekan. Kalau dia tak nak, dia tak payah tekan. Tapi kalau always ni memang akan terus masuk ke email mereka. Dan limit to one response sekiranya dia nak isi satu respons saja menggunakan satu email. Dan boleh edit kalau dia nak edit. Dan sebagainya lah. Okay. Jadi, kita akan ke sini dan dia akan automatically ada dekat email. Email akan muncul sepatutnya lah. Kalau kita betul-betul set dia. Oh, kenapa email dia keluar? Sebab kita tak tekan button save cikgu-cikgu semua. Okay. See summary chat dan kita tekan button save, jangan lupa dekat sini. Okay, baik. So, jadi email address akan muncul. Jadi, saya akan tunjukkan preview terlebih dahulu. Okay, baik. Contohnya sekarang dekat email, masukkan email dan dia akan muncul next. Bila dia muncul next, pilih tarikh kelas. Contoh tarikh kelas sekarang dan pukul berapa kelas sekarang. Contohnya pukul 12 hingga 1. Kelas mana? Kelas 501. Bila tekan kelas 501, dia akan terus bawa kepada paparan 501. Kita pilih contoh nama Ati. Nombor matrik tulis saja A131312 ke apa. Lepas tu tekan next. Dia akan bawa kita ke pelajar 511. Sebab apa? Sebab kita tak set tadi. Ini adalah satu pengajaran lah. Jadi kita kena buka kat sini balik cikgu-cikgu. Untuk kita pergi ke bahagian 501 ni, kita letakkan dekat sini pengajaran, terus ke submit form. Dan ini pun, maafkan saya sebab kita akan lalui pengajaran dalam kelas dulu. Ni pun lalui dekat pengajaran dalam kelas dulu. Okay, jadi kita akan keluar balik daripada preview ni dan semak semula. Kita tekan preview. Okay, tekan next. Okay, masukkan email. Tekan next. Okay, jadi kita akan pilih tarikh kelas hari ni pukul 12 hingga 1, 501. Kita tekan next. Okay, dia akan bawa kita ke sini. Contohnya ayah. Kita tulis nombor matrik A121231 apa-apa. Okay, tekan next. Dia akan terus bawa kita ke paparan akhir pengajaran dalam kelas. Saya belajar
cara nak buat Google Form. Itu saja. Jadi kalau dia nak send kehadiran ni, dia boleh tekan send me a copy of my response. Kalau dia tak nak, tak payah. Okay, so submit. So automatically dia akan submit. Ini tak ada apa, ini just robot je. Dia verify dan dia akan submit dan automatically akan masuk dekat bahagian cikgu punya. Okay, jadi itu saja untuk kelas hari ini. Sekiranya terdapat sebarang soalan, sila ajukan kepada pihak kami. Itu saja, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. See ya. Assalamualaikum.